apakah hukum kad diskaun dalam pembelian, sama ada di pasar raya ataupun di kedai-kedai yang tertentu? Hukum kad diskaun. Baik tuan-tuan, hukum kad diskaun, sekiranya kad diskaun perlu dibayar sejumlah wang, maka hukumnya haram. Umpamanya tuan-tuan ada kad kedai buku, syarat kad tu kena bayar RM5, syarat kad tu kena bayar RM10, maka tuan-tuan berhak mendapat potongan 10% atau 15%. Hukumnya haram. Kenapa haram? Kerana dia berkait jual beli yang mengandungi gharar. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang tidak pasti dan ada penipuan. Tuan-tuan dah beli kad tu dengan bayaran RM10, RM20. Untuk beli satu dengan tu tuan-tuan dapat potongan. Bagaimana kalau tuan-tuan tak guna kad tu? Kita tak guna kad tu, maka menyebabkan kita tak dapat hak tu. Dan bagaimana pula kalau kita guna kerap dan sebagainya? Maka barangkali peniaga pula ada masalah. Atau peniaga cenderung untuk menipu, dia angkat up harga tinggi-tinggi sebab dia dah bagi tuan-tuan 20%. Maka ditipu pada pemilik orang yang tak punya kad. Sebab itu Majma' Fiqh sedunia bersidang menyatakan mana-mana kad diskaun perniagaan adalah diharamkan bila mana berlakunya pembayaran keahlian. Tetapi kalau sekiranya dia beri percuma, tak apa. Tuan-tuan apply satu kad pasar raya, percuma dia kasih, tak bayar-bayar, tu dibagi, maka ini harus. Sebab tidak ada unsur perjudian, unsur penipuan, unsur dihalang. Tapi mana-mana kad, tak kira kedai buku, tak kira pasar raya, maka bila kita beli ada bayaran, hukumnya haram. Ya, benda ni orang tak berapa sebar. Benda ni tercatat fatwa ni sejak tahun 2007. Makna tuan-tuan 8 tahun dah fatwa fiqh sedunia. Dan bila mana saya baca, saya mengalusi, saya mengkaji, tak ada pula orang kata halal kad diskaun dengan bayaran. Semuanya haram. Tuan-tuan, kalau kita dah buat tu dah buat dah. Tapi untuk next jangan. Untuk berikutnya tuan-tuan ada kad mana-mana pasar raya, emporium, mana-mana kedai, mana-mana butik yang dia suruh bayar, kata cik tak bayar berdosa. Cik nak bagi free je. Bagi free itu betul. Itu kaedah dia. Beri cara bayaran, implikasi penipuan berganda-ganda, banyak cerita dia. Bukan sebenarnya tujuan kad tadi dia nak ikat kita supaya beli. Bukan dia nak ikat kita dengan penipuan, kononnya dengan kad kita dapat persentage sekian-sekian. Maka orang pun akhirnya orang untung jual kad. Jual kad dah untung. Kadang-kadang kita yang ada kad ni setahun sekali tak beli lagi. Maka perbuatan ini tuan-tuan muka dan kita kena tolak. Yang sekali kita dah buat tak tahu, tak apalah, sebab kita pun sama-sama belajar. Tapi dah tahu, kita mula minta kad tu free, percuma kita ambil, bayar tak ambil. Tak kira kad apa pun, kalau dia berkait benefit jual beli. Tapi kalau kad tu tak ada benefit jual beli, saya buat pertubuhan katakan, maka dia kena kad. Saya charge kad tadi atas sebab kad tadi dia ada harga nak buat RM2, dan tidak ada jual beli pada kad. Sebagai bukti keahlian, macam tuan-tuan buat kad pengenalan, kad sekian-sekian, sebab saya tak ada jual beli, sebagai satu sokongan dana kepada pertubuhan atau dana kepada mana-mana institusi. Ya, kita bayar. Organisasi ini dibuat, keahlian dia, dia ada kad ni dibayar dengan harga RM10 sebagai satu cara menyumbang kepada pertubuhan. Maka kalau sumbangan tak ada masalah. Tapi kalau ia sebagai asas jual beli, potongan, itu adalah perjudian. Itu namanya gharar, ketidakpastian. Sebab tuan-tuan tak pasti berapa kali guna kad. Mungkin saya kata tuan-tuan mungkin tak guna sampai expired date, kemudian kena tambah lagi. Dan peniaga pula, kerana dia nak cari untung, dia dah dapat customer tetap, dia cenderung menaikkan harga. Dia akan menzalimi orang tak ada kad, dan dia menipu orang dekat. Maka kecenderungan itu tuan, strategi cara perniagaan kapitalis. Sebab itu kita kena akur dengan fatwa ulama dalam hal ini. Cara ini cara sihat. Bukan sebenarnya perniagaan bila ada eksklusi itu, eksklusi dia menafikan hak-hak orang miskin, menafikan sekian-sekian.